Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, iaitu kepada pensyarah kami Puan Farida binti Muhammad Said bagi kursus PMMB 1074 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Hari ini kami akan membentangkan tentang perbandingan antara tokoh luar negara dan tokoh tempatan dalam memartabatkan bahasa Melayu. Sebelum kami meneruskan pembentangan kami, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Tak kenal maka tak cinta. Saya Nur Auni Safia binti Abdul Syukur, pelajar BM2 PPSMP ambilan Jun 2023. Termasuk dua orang lagi ahli kumpulan saya. Saya Muhammad Afiq bin Muhammad Ghazali. Dan saya Muhammad Azim bin Muhammad Yusof. Baiklah, sebelum saya pergi ke topik kita pada hari ini, iaitu peranan dan pemikiran tokoh luar dan tokoh tempatan, kita perlulah mengetahui dahulu siapakah mereka sebenarnya dan latar belakang mereka. Baik bos. Baiklah, tanpa membuang masa, tokoh yang pertama ialah Otti Duset. Beliau merupakan tokoh luar negara. Nama penuh beliau ialah Oman Theodore Duset yang dilahirkan di Surrey, England pada 16 November 1886. Nama gelaran atau nama terkenal beliau ialah Otti Duset. Otti Duset merupakan tokoh pada era Pramerdeka. Zaman bahasa Melayu Pramerdeka berlaku sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Bahasa Melayu misalnya digunakan dalam pelbagai urusan rasmi di setiap negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan di Jabatan Polis negeri-negeri Melayu bersekutu sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan lagi. Bahasa Melayu sangat meluas penggunaannya sehinggakan pegawai-pegawai Inggeris yang bertugas di Tanah Melayu yang dimiliki oleh mereka disahkan. Seterusnya, beliau mendapat pendidikan di Ashbourne College, University of London selepas tamat pengajian. Beliau pernah menjadi pembantu guru di Sekolah Tinggi Melaka pada tahun 1912. Selain itu, menjadi guru di Ealing Grammar School di England. Di samping itu, beliau juga sentiasa menggalakkan kepada guru dan golongan penulis agar menghasilkan karya dalam bahasa Melayu. Malah, beliau menghasilkan karya iaitu Kitab Berita Mengarang pada tahun 1923 yang ditulis bersama Muhammad Hashim Haji Talib. Tokoh yang seterusnya saya serahkan kepada Afiq. Okey, seterusnya kita ada tokoh dari luar juga, George Kaides. Nama penuhnya, tempat lahirnya di Bandar Fresnes Saint-Mames, Perancis. Pendidikannya di École Normale Supérieure di Paris. Beliau mengkhususkan diri dalam bidang sastra dan mempelajari bahasa Sanskrit. Beliau merupakan antara pakar terkemuka dalam sejarah dan budaya Asia Tenggara. Beliau merupakan Profesor Sejarah India dan Asia Tenggara di Collège di France dari tahun 1935 sehingga 1956. Beliau banyak melakukan penelitian yang luas dan menerbitkan banyak karya tentang peradaban kuno Asia Tenggara, terutamanya pada Kerajaan Khmer, Kemboja dan Kerajaan Sriwijaya Indonesia. Antara karya terkenal beliau adalah The Indianized States of Southeast Asia yang menjadi rujukan penting dalam bidang sejarah Asia Tenggara. Ya. Baiklah, terima kasih Afiq. Sebentar tadi saya dan Afiq telah pun menerangkan dua tokoh luar negara iaitu Otti Duset dan George Oates. Sekarang mari kita lihat tokoh tempatan pula iaitu Asmah Haji Omar. Nama penuh beliau merupakan Asmah binti Haji Omar. Beliau dilahirkan di Jitra Kedah pada 5 Mac 1940. Kini beliau memegang jawatan Profesor dan penyandang kursi Zakbar Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, Tanjung Malim, Perak Darul Rizwan. Perkhidmatan Asmah Haji Omar pernah menjadi Presiden Pengasas Persatuan Linguistik Malaysia pada tahun 1977 serta pernah menjadi pensyarah jemputan Pusat Pembinaan Bahasa dan Perkembangan Bahasa Jakarta, Indonesia pada tahun 1977. Selain itu, terdapat juga pelbagai sumbangan yang telah Asmah Haji Omar lakukan. Antaranya ialah menghasilkan lebih daripada 45 buah buku akademik berkenaan linguistik. Di samping itu, menghasilkan ensiklopedia bahasa serta menterjemahkan kamus bahasa Inggeris, Oxford Advanced Learners, Dictionary dan Choose Life. Seterusnya, beliau juga menyumbang
rencana akademik dalam penerbitan tempatan dan antarabangsa serta menjadi editor undangan International Journal of the Sociology of Language. Tokoh yang seterusnya saya serahkan kepada saudara Azim. Okey. Tokoh tempatan yang seterusnya ialah Awang Sarian. Nama penuh beliau ialah Awang Sarian. Dilahirkan di Kampung Teluk Karang, Pontian, Johor. Tarikh lahir ialah 20 Oktober 1953. Beliau pernah menyandang jawatan sebagai Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka mulai 1 Januari 2012 sehingga 31 Disember 2015. Menggantikan Datuk Termuzi Abdul Aziz, Dr. Awang telah dilantik menjadi Perunding Seberang Laut Kementerian Pendidikan Singapura sejak 1992. Beliau menjadi Profesor di Jabatan Bahasa Melayu, Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Sebelumnya, beliau ialah Profesor Linguistik dan Perancangan Bahasa di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia pada tahun 2004 sehingga 2006. Perkhidmatan beliau antaranya ialah Guru Bahasa Melayu dan Kertas Am, Editor dan kemudian Ketua Editor di FAB International. Seterusnya, Pegawai Penyelidikan Bahasa merangkap Editor Jurnal Dewan Bahasa dan Pustaka dan kemudian menjadi Pegawai Penyelidik Kanan Bahasa. Pensyarah di Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Pertanian Malaysia, kini merupakan Universiti Putra Malaysia. Seterusnya, pensyarah dan penolong profesor di Jabatan Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan terakhir, pensyarah kanan di Institut Pendidikan Sultan Hassan Al-Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam. Sedikit sebanyak kita telah pun mengenali setiap tokoh beserta latar belakang mereka. Jadi mari kita masuk pada topik utama kita iaitu perbandingan antara tokoh luar negara dan tokoh tempatan dalam memartabatkan bahasa Melayu. Ini adalah perbandingan peranan antara Oti Duset dan juga Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Kita lihat dahulu peranan dari segi Oti Duset, iaitu beliau berperanan dalam menjadi pengetua di Kolej Melayu Melaka pada tahun 1914. Pada tahun 1914, Oti Duset menjadi ketua dan selama 22 tahun, maktab itu melahirkan 700 orang guru yang berkhidmat di pelbagai sekolah Melayu di seluruh negara. Maktab itu menyediakan latihan selama 2 tahun dan mata pelajaran yang diajar termasuklah kesusasteraan Melayu. Antara teks yang ditetapkan untuk kedua-dua tahun ialah Sejarah Melayu dan Hikayat Abdullah. Pada tahun 1922, Kolej Melaka ditutup untuk memberi laluan kepada Kolej Latihan Sultan Idris SITC yang berprestij. Di situlah beliau menjadi pengetua pertama di Sultan Idris Training College SITC pada tahun 1922. Di samping itu, beliau juga menubuhkan pejabat pengarang di SITC bersama Zakbar. Pejabat karang mengarang ditubuhkan di Maktab Perguruan Sultan Idris pada tahun 1922 hasil cadangan Oti Duset, pengetua MPSI dan Zainal Abidin Ahmad Zakbar dengan pembiayaan oleh negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu Bersekutu. Pejabat beroperasi sehingga 1957 sahaja apabila peranannya diambil oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Badan ini lebih banyak menumpukan perhatian kepada penerbitan buku-buku sekolah Melayu dan kegiatan menterjemahkan buku. Di samping beliau melakukan penerbitan buku-buku umum melalui pejabat pengarang, pada tahun 1941, pejabat menerbitkan 85 judul buku teks sekolah. Sehingga 1957, pejabat berjaya menerbitkan 64 judul buku terjemahan untuk perpustakaan sekolah dan bacaan umum. Antaranya cerita-cerita Sherlock Holmes, Sang Lemari, Aladin dengan lampu ajaib dan cerita-cerita dari Istana Alhambra. Penterjemahan dilakukan oleh Abdul Qudus Muhammad, Abdul Rahman Yusof, Yazid Ahmad dan Ahmad Murad Nasaruddin. Peranan yang terakhir ialah menulis buku tentang bahasa. Buku-buku bahasa yang diterbitkan ialah hasil tulisan Zakbar. Seterusnya, kita lihat peranan dari segi Asmah Haji Omar mula, iaitu beliau berperanan menjadi ahli sidang editorial beberapa jurnal linguistik antarabangsa. Selain itu, Asmah
banyak melibatkan diri dalam pendidikan, khususnya pendidikan bahasa. Menurut Asma Haji Omar, beliau telah melakukan penyelidikan dalam bidang tata bahasa, fonologi, semantik perkamusan, sosiolinguistik dan lain-lain. Di samping beliau juga melibatkan jurnologi bahasa Melayu, menulis buku-buku dalam bidang tata bahasa yang menjadi rujukan kepada masyarakat kini. Antara buku yang dikeluarkan ialah Melayu Mutakhir 1980, Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia pada tahun 1968. Di sini kita dapat lihat perbandingan yang berbeza antara dua tokoh ini. Saya serahkan baik kepada Saudara Afiq untuk menerangkan perbandingan peranan tokoh yang seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada George Geddes. George Geddes adalah seorang arkeologi dan sejarawan yang berasal daripada Perancis yang telah memberikan sumbangan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu. Melalui penelitiannya, Geddes berhasil mengangkat dan membuktikan status bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa yang penting dan memutu tinggi di Asia Tenggara. Salah satu karya terkenal Geddes adalah bukunya yang bertajuk The Making of South Asia, Studies in Asian History yang diterbitkan pada tahun 1966. Dalam buku tersebut, Geddes menelusuri bahasa Melayu dari masa ke semasa serta menunjukkan bahawa bahasa ini telah menjadi bahasa pengantar dalam hubungan perdagangan dan budaya di wilayah Asia Tenggara. Pentingnya peranan Geddes dalam memartabatkan bahasa Melayu terletak pada pengakuannya terhadap pentingnya penelitian dan pemahaman terhadap bahasa ini. Hasil-hasil penelitiannya telah memberikan pemahaman yang lebih sejarah dan kekayaan bahasa Melayu serta memberikan dasar bagi pengakuan dunia internasional terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara Malaysia dan sekitarnya dan negara-negara sekitarnya. Selain itu, pemahaman yang mendalam mengenai bahasa Melayu oleh Geddes juga membantu dalam mempertahankan dan menjaga keaslian bahasa ini dari sebagai bahasa identiti dan warisan budaya yang berharga. Dengan demikian, peranan Geddes dan pengetahuan, tapi juga membantu dalam melestarikan dan mempromosikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa yang bernilai tinggi dalam memartabatkan bahasa Melayu. Tidak hanya melibatkan penelitian dan melestarikan dan mempromosikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa yang bernilai tinggi dalam konteks budaya dan komunikasi di Asia Tenggara. Seterusnya, perbandingan peranan bagi Awangsarian pula ialah beliau berperanan dalam perancangan bahasa. Perlibatannya cukup jelas dalam dua aspek utama, iaitu perancangan taraf bahasa dan perancangan korpus bahasa. Sumbangannya dapat didasarkan pada perlibatannya dalam dua sektor, iaitu sektor perkhidmatan awam dan sektor badan bukan kerajaan. Selama lebih 30 tahun beliau berkhidmat sebagai penjawat awam, baik di Dewan Bahasa dan Pustaka maupun di beberapa buah universiti. Dalam badan bukan kerajaan pula, beliau bergerak cergas di dalam beberapa wadah, terutama Persatuan Linguistik Malaysia dan Kumpulan Perhatian. Melalui perkhidmatan awam ialah beliau memberi cadangan untuk membantu menjelaskan dan menyelesaikan isu-isu berkaitan penggunaan bahasa Melayu seperti bahasa rojak, bahasa Selangor dalam perhubungan internet. Seterusnya mewakili Persatuan Linguistik dalam penyusunan buku pedoman sebutan beserta kaset terbitan bahagian teknologi pendidikan dan Dewan Bahasa dan Pustaka ketika di Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya menjadi duta ilmu dan tamadun Melayu dengan meningkatkan program pengajian Melayu di negara China. Seterusnya melaksanakan idealisme dalam perjuangan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu.
Perkembangannya yang jelas dalam perancangan korpus bahasa ialah pellibatannya dalam membantu merumuskan atau membakukan prinsip dasar beberapa aspek korpus bidang tata bahasa, buku dan makalah yang dihasilkannya mendapatkan perhatian masyarakat, khususnya pendidik dan pelajar. Melalui cara penyampaiannya yang mudah dan jelas, ilmu pedagogi dan pengalamannya sebagai pendidik ternyata banyak membantunya dalam penyajian maklumat tata bahasa yang mesra pengguna. Buku tulisannya yang berkaitan dengan tata bahasa terbit dalam bentuk buku panduan penggunaan bahasa untuk masyarakat umum dan buku yang khusus ditujukan kepada golongan pelajar. Beliau sangat berperanan dalam menghasilkan buku dan menyelesaikan masalah-masalah berkaitan bahasa Melayu. Okey. Terima kasih Azim. Perbandingan peranan setiap tokoh kita telah jelaskan sebentar tadi. Seterusnya kita akan lihat perbandingan dari segi pemikiran pula. Okey. Antara tokoh luar dan tokoh tempatan lah dalam memartabatkan bahasa Melayu. Kita lihat pemikiran Otiruset yang menyatakan bahawa beliau hendak memajukan pelajar SITC dengan menerbitkan buku-buku bacaan. Beliau juga sentiasa menggalakkan guru dan golongan penulis agar menghasilkan karya dalam bahasa Melayu kerana beliau sendiri berusaha menghasilkan karya sama ada dalam bentuk karya asli atau karya terjemahan. Beliau berfikiran maju ke depan iaitu memajukan pendidikan di sekolah Melayu serta meningkatkan pelbagai bidang ilmu dalam bahasa Melayu. Malah semasa bertugas di Maktab Latihan Melayu Melaka, beliau telah menyedari masalah kekurangan bahan bacaan dalam bahasa Melayu, manakala Asma Haji Omar pula berfikiran bahawa susu galur serta pemahaman tentang bahasa Melayu yang lengkap adalah melalui ensiklopedia bahasa Melayu. Menurut beliau, ensiklopedia merupakan perkembangan bahasa Melayu dari sudut sejarah, variasi, tulisan, ejaan, fonetik, fonologi, morfologi, ragam bahasa sehinggalah etimologi. Bukan itu sahaja, Asma Haji Omar juga menyatakan bahawa pengertian setiap bahasa merujuk kepada pengertian yang mematuhi pedoman-pedoman politik, sosial atau budaya dalam penggunaan bahasa menurut situasi. Setiap bahasa dalam masyarakat berbilang kaum bermakna menghormati kedudukan sesuatu bahasa sesuai dengan tempat yang diberi kepadanya dalam dasar yang disetujui oleh masyarakat. Asma mengemukakan pemikirannya mengenai peraturan linguistik adalah peraturan yang memastikan keteraturan sebutan dan nahu dalam penggunaannya. Diserahkan kepada Afiq. Lazim untuk menerangkan perbandingan pemikiran yang akhir. Kes Kedes banyak memberikan sumbangan dalam kajian sejarah di Asia Tenggara, termasuk peranannya dalam memahami bahasa Melayu. Pemikiran-pemikiran Kedes terhadap bahasa Melayu dapat kita lihat melalui penggunaan istilah Melayu yang digunakan dalam karyanya. Kedes cenderung menggunakan istilah Melayu untuk merujuk kepada wilayah geografi yang luas yang mencakupi wilayah-wilayah sekarang seperti Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei. Beliau melihat bahasa Melayu sebagai sebuah bahasa perdagangan dan bahasa pengantara di wilayah-wilayah ini yang memberikan dasar bagi proses peradaban dan pengaruh budaya di Asia Tenggara. Kedes juga meneliti sejarah kerajaan-kerajaan Melayu di wilayah tersebut termasuk Sriwijaya, Majapahit dan Melaka. Ia melihat bahawa bahasa Melayu memiliki peranan yang penting dalam pembentukan identiti dan peradaban di wilayah ini. Selain itu, Kedes juga mengamati pengaruh bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu, terutamanya dalam kosakata dan struktur bahasa. Namun perlu diperhatikan bahawa pendekatan dan pemikiran Kedes mungkin telah berkembang seiring berjalannya waktu dan terus dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam dalam pembentukan mendalam bagi memahami peranan bahasa Melayu dalam sejarah dan budaya Asia Tenggara. Seterusnya, saya mempersilakan Azim. Seterusnya, perbandingan pemikiran bagi Awansarian. Awansarian melihat kemerosotan bahasa Melayu dalam dua aspek iaitu taraf dan mutu. Pemikiran Awansarian berkaitan bahasa Melayu bersifat kreatif konstruktif
iaitu setiap kritikan disertakan dengan cadangan yang boleh dilaksanakan untuk menyelesaikan sesuatu isu. Ini bermakna pemikiran beliau mengikuti dengan solusi-solusi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam bahasa Melayu. Seterusnya, pandangan yang dilontarkan juga memperlihatkan semangat juangnya sebagai ahli bahasa yang tegas menentang perkara yang menyalahi peraturan bahasa melalui tanpa bersifat prejudis dan mengira pangkat mereka. Semangat pemikiran Awang Seharian ini telah banyak membantu menerbitkan rencana bimbingan bahasa Melayu untuk pelajar serta mengarang puluhan buku panduan bahasa, buku ilmiah, buku umum dan kamus. Ilmu beliau yang luas disertai dengan kepakaran yang pelbagai dalam hampir semua bidang kajian bahasa Melayu menjadikan beliau tempat rujukan kepada pengkaji-pengkaji bahasa Melayu. Selain sumbangan beliau dalam dunia akademik dan kesarjanaan, beliau turut terlibat menganggotai agensi dan jawatan kuasa penting yang membawa bahasa Melayu sebagai bahasa moden pada hari ini. Beliau juga menyumbang kepada pembentukan dasar, malah memberikan pencerahan melalui penulisan beliau dalam puluhan buku yang diterbitkan dan ratusan kertas kerja yang dibentangkan. Ya. Kesimpulannya, walaupun keempat-empat tokoh dari dalam dan luar negara ini mempunyai peranan dan pemikiran yang berbeza terhadap bahasa Melayu seperti yang dilontarkan sebentar tadi, tetapi tujuan keempat-empat tokoh tersebut adalah untuk mengkaji berkenaan sejarah bahasa Melayu dan kesannya asal-usul bahasa Melayu dapat diketahui dan kelestarian bahasa Melayu dapat dijaga sehingga kini. Dah. Seterusnya. Okey. Pada pendapat saya, perbandingan yang telah kita buat tadi, persamaan dalam semua peranan tokoh, keempat-empat tokoh tu adalah semuanya memartabatkan bahasa Melayu dan masing-masing menghasilkan karya dalam bahasa Melayu. Itu merupakan persamaan kesemua tokoh tu lah. Okey, jadi pada pendapat saya, tokoh tempatan lebih hebat dan banyak sumbangannya dalam memartabatkan bahasa Melayu. Contoh seperti Asma Haji Omar kan, dia juga pernah melibatkan diri dalam penyelidikan terhadap Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Beliau menyumbang kepada penghasilan buku kajian dia iaitu The Iban Language of Sarawak, The Grammatical Description, yang merupakan tesis kedoktoran beliau lah. Dengan sumbangan dan jasa baktinya, Profesor Emeritus Datuk Dr. Haji Asma binti Haji Omar ni telah dianugerahkan ahli Mangkunegara pada tahun 1973 dan juga beliau dianugerahkan Seti Diraja Kedah STK pada tahun 1979 dan juga Datuk Seti Diraja Kedah dan banyak lagi. Hal ini jelas dan membuktikan bahawa tokoh tempatan bagi peranan yang lebih hebat daripada tokoh luar. Seterusnya, berdasarkan keempat-empat tokoh yang telah diperbincangkan sebentar tadi, dapat kita rumuskan bahawa mereka semua berjuang dan untuk memartabatkan bahasa Melayu supaya ianya dapat dijadikan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di Malaysia. Dapat dilihat antara perjuangan Awang Seharian ialah sangat bergiat aktif dalam isu-isu berkaitan bahasa Melayu dan menjelaskan masalah-masalah berkaitan dalam bahasa Melayu. Okay. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.